Surah Al-Baqarah ayat 183, yakni dalil kewajipan berpuasa. Kalau kita perhatikan, ada disebutkan dalam buku teks dan juga kita perhatikan dalam buku-buku yang berkenaan dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini pada 10 Syakban tahun kedua Hijrah. Ini satu fakta ni. Biasanya kalau pembiasaan ni ada masuklah. Ayat ini diturunkan pada 10 Syakban tahun kedua Hijrah. Dengan kata lain, ketika mana Nabi SAW berada di Mekah selama 13 tahun berada di Mekah, belum turun lagi ayat perintah tentang puasa. Tapi Nabi berpuasa mengikut kepada agama Nabi-Nabi sebelum inilah. Baik, bermula tahun kedua Hijrah ini, maka Nabi SAW bersama dengan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sebulan bulan Ramadan. Baik, bila kita sebut pasal puasa ni, antara syarat-syarat wajib puasanya, yang pertama Islam. Orang yang wajib puasa ialah yang pertama orang tu orang Islam, tidak wajib ke atas orang kafir. Yang keduanya, orang tu mesti berakal, bukan gila. Yang ketiganya baligh, yakni sampai umur. Dan yang keempatnya ialah mampu untuk berpuasa. Jadi kita tengok pada diri kita, kita ukur 4 syarat ni: Islam, berakal, baligh, mampu. Cukup 4 syarat, wajib untuk kita berpuasa. Kalau kita tak ada salah satu daripada syarat ini, maka tidak wajib untuk kita berpuasa. Contoh, dia Islam, tapi gila, maka tidak wajib untuk dia berpuasa. Tapi kalau nak puasa juga tak ada masalah. Okey. Jadi itu 4 syarat wajib puasa. Kemudian kita beralih kepada rukun puasa. Ni yang biasa. Kalau kita semayang ada rukun. Islam kita sendiri, agama kita Islam ada 5 rukun. Iaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimah syahadah, yang kedua sembahyang 5 waktu sehari semalam, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Begitu juga dengan rukun iman, ada 6 perkara yang kita dah belajar. Puasa pula paling mudah. Puasa ini hanya ada 2 rukun sahaja. 2 rukun sahaja. Jadi kalau 2 rukun tak boleh buat juga, tak tahulah. Yang sangat-sangat mudah, iaitu yang pertama rukun puasa ialah niat. Dan yang kedua ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Itu 2 saja rukun puasa. Baik, itu pergi perkara yang mudah. Yang pertama iaitu niat. Niat seperti mana yang telah kita belajar daripada kita sekolah rendah, sekolah agamanya, di masjid-masjid, di surau-surau kita belajar niat tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Cuma kita diajar lafaz untuk memudahkan hati berniat. Niatnya mudah, yang biasa kita dah hafal. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu dalam bahasa Arabnya, lafaz niat. Ataupun kita boleh sebut dalam bahasa Melayu sahaja, aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita nak niat tu dalam keadaan berlagu. Bila nak niat ni? Niat mesti waktu malam. Jadi kalau ikut kalendar kita, takwim kita, bermula Ramadan ini hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. Ni kena setting betul-betul. Jadi bermula masuk maghrib tu, hari Khamis malam Jumaat nanti dah masuk Ramadan. Itu pun bergantung kepada pengumuman penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Maka kita bolehlah niat. Nak niat tiap-tiap malam boleh, ataupun kita niat 1 bulan terus. Dibenarkan. Macam mana niat 1 bulan terus? Saja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan, bermula esok hari kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau tiap-tiap malam tu kita terlupa untuk niat, tak ada masalah. Dah di cover dengan niat yang sebulan itu. Ataupun tiap-tiap malam selepas tarawih. Ingat tu Nabi pesan kan ni, tarawih tu jangan tinggal.
Selepas tarawih tu kita pun niat. Berlagu pun tak apa, macam kumpulan Rehan. Nawaitu sawma ghadin an adai syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini kerana Allah. Tak kisahlah, nak berlagu pun tak apa, tak berlagu pun tak apa. Dan jangan jadikan alasan kenapa tak puasa, lupa nak niat. Sahur tak? Sahur. Sahur tu untuk apa? Untuk puasa. Itu pun dikira sebagai niat. Jadi yang pertama rukun puasanya ialah niat. Yang kedua ialah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Itu dua sahaja. Dua sahaja rukun puasa, yang mana sempurna dua rukun maka sahlah puasa kita. Sempurna dua rukun maka sahlah puasa kita. Itu bab rukun puasa. Baik, seterusnya ulang kaji ni cepat sikit. Seterusnya ialah berkenaan dengan sunat-sunat ketika puasa lah. Banyaklah sunat-sunat ketika kita berpuasa ni. Kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan dalam buku teks kita ni, antara sunat-sunat dalam kita berpuasanya ialah yang pertama bersahur. Yang pertama ialah bersahur. Bersahur tu menepati sunnah Nabi SAW. Nabi sebut apa? Perlewatkan sahur dan perawalkan berbuka. Maksudnya kalau boleh sahur tu kita lewatkan. Lewat jangan sampai masuk waktu subuh. Lewatkannya maksudnya kira-kira 10 minit sebelum masuk waktu subuh tu berhentilah. Contoh sekarang subuh pukul 5.50. Jadi kita bangun pukul 5, kita makan dan sebagainya, berhenti kira-kira 10 ataupun 15 minit sebelum waktu subuh kita berhenti. Dia kata melewatkan sahur. Yang tak bolehnya kita bersahur bila? Kita sahur pukul 12 malam. Kita sahur pukul 1 pagi. Tujuannya apa? Malahan nak bangun pagi esok. Rugi. Rugi sebab apa? Sebab pada sahur itu ada barakah. Jadi kita ambil peluang. Walaupun kita kata tak apalah, aku kenyang, aku malah bangun sahur. Tak, jangan. Sebab Nabi SAW yang minta ataupun suruh kita bersahur ni. Walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Dan kita ambil peluang lagi untuk menggandakan ibadah sunnah. Sunnahnya apa? Kita beristighfar pada waktu sahur. Dalam masa yang sama, dalam masa kita bangun untuk bersahur tu, kita memperbanyakkan istighfar. Sebab apa? Istighfar di waktu sahur ni sangat hebat, sangat power. Yang keduanya, antara lain perkara sunat ketika mana berpuasa ini ialah kita disunatkan berbuka dengan rutab ataupun tamar. Kurma dah beli kalau tak beli tu boleh minta dengan guru besar lah. Kok ada sponsor. Baik. Dan ketika mana kita nak berbuka nanti Ustaz kongsikan lagi apa yang pernah dikongsikan bersama di sekolah dulu. Boleh bagi tahu mak ayah. Kalau rasa malu nak bagi tahu, tunjukkanlah video ni. Iaitu ketika mana kita sebelum berbuka tu pastikan 5 minit ataupun 10 minit sebelum berbuka tu semua ahli keluarga sudah berada di tempat makan. Sebab yang pertama kita nak ambil sunnah mengawalkan berbuka. Yang keduanya kita nak ambil sunnahnya ialah berdoa sebelum berbuka. Ni memperbanyakkan doa. Kalau boleh kita ambil dalam 5 minit tu cukuplah, insya-Allah. Kita dah kumpul ramai-ramai, ayahnya ada, maknya ada, adik-beradik pun ada. Mulakan, ayah boleh berdoa. Tak boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Kalau pandai bahasa Jawa tak ada masalah. Berdoa. Doa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan doa yang sama aja tiap-tiap tahun. Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Habis. Rugi. Sebab apa? Peluang kita ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita memperbanyakkan doa. Lebih-lebih lagi sebelum berbuka. Doalah, mintalah.
Hari ni hari pertama mungkin ayah yang berdoa, hari kedua mungkin mak yang berdoa, hari ketiga anak-anak pula pusing. Allahu akbar. Ambillah buku panduan doa ataupun buka handset. Jangan main WhatsApp. Buka handset untuk baca doa-doa. Allahu akbar. Memperbanyakkan doa. Dan doa orang yang berpuasa ni sangat-sangat hebat. Kemudian yang keduanya, kita ambil peluang juga bila dah habis berdoa, tinggal 1 minit lagi untuk berbuka, pastikan setiap orang pegang kurma tu. Atau apa-apa lah makanannya. Kalau ada kurma lagi baik. Ambil kurma, keluarkan biji, tunggu apa? Tunggu orang azan. Tunggu orang azan. Nak supaya apa? Bismillah. Bila orang azan Allahu Akbar, terus kita mempercepat ataupun menyegerakan berbuka tu. Dan bila Allahu Akbar azan saja, ni sunnah yang keduanya apa? Jangan suap mulut sendiri. Suap orang lain. Contoh, ayah suap mulut mak suap mulut anak, dan sebagainya lah. Supaya apa? Supaya kita ambil satu lagi keberkatannya, iaitu mendapat pahala memberi makan orang berbuka. Allahu Akbar. Kita suap tu seolah-olah kita memberi makan orang untuk berbuka puasa. Jadi kita dapat pahala puasa kita hari tu, kita dapat pahala puasa orang yang kita suap tu. Subhanallah. Kalau dapat diamalkan sebulan bulan Ramadan ni, ya Allah, bagaimana keakraban ahli keluarga itu. Selesai daripada kita berbuka dan sebagainya, tolong ambil masa yang sekejap saja untuk berbuka. Nak makan terus pun tak apa, tak ada masalah. Nak makan besar lah, nak makan berat, ataupun makan kurma, minum air, kemudian berkumur-kumur semayang maghrib. Selesai semayang maghrib barulah makan yang besar pun tak apa, tak ada masalah. Sekarang ni orang tak bekerja, nak pergi ke masjid dan sebagainya sebab dalam proses PKP ni. Jadi kita sembahyang kat rumah berjemaah dengan mak ayah dan sebagainya. Dan ambil peluang apa? Ambil peluang selesai daripada berbuka, bagikan tugas. Kesian mak, sediakan juadah berbuka. Lepas makan berbuka puasa nak kemas lagi, mak nak tarawih juga nanti. Jadi kita ambil peluang. Mak ayah ayah-ayah pun ambil peluang untuk apa? Untuk membantu isteri. Okey, selesai bab tu. Dan antara yang penting juga dalam bulan Ramadan ini, anak-anak sekalian, cikgu-cikgu sekalian, ialah solat sunat tarawih yang hanya dikhususkan dan diberi pada bulan Ramadan sahaja. Tak ada bulan lain. Jadi sangat beruntung bila kita dapat Ramadan tahun ini, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita guna sebaik mungkin untuk apa? Jangan tinggal walaupun sehari untuk kita bertarawih. Special. Special sangat-sangat. Jadi kita boleh tarawih dengan cara kita. Kita boleh tarawih dengan bacaan kita. Kalau sebelum ni kita ada alasan penat lah, kalau kat masjidnya lamanya bertarawih, kalau kat masjidnya imam baca panjang dan sebagainya. Sekarang kita yang setting. Yang pentingnya tolong jangan tinggal tarawih. Sebab kalau kita tinggal tarawih, rugi, sangat-sangat rugi. Sebab peluang ni hanya ada dalam Ramadan sahaja. Allahu Akbar. Jadi ambillah peluang, buat 8 rakaat paling kurang lah, buat 8 rakaat tarawih, kemudian diakhiri dengan 3 rakaat solat sunat witir. Bagaimana nak tarawih yang ringkas, bagaimana nak tarawih yang mudah, nanti Ustaz akan kongsikan dalam video yang akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.